tanya sikit, sekarang ni mahasiswa lah terbeban dengan hutang, pengajian dan sebagainya. Tiba-tiba Pakatan Rakyat tawar harga kereta murah. Cuma macam tak percaya je harga tu boleh jadi murah. Macam mana tu? Okey, dia macam ni, Ikhwan. Untuk mengetahui Ikhwan pernah tengok tak harga kereta di luar negara? Tak pernah tu. Paling tidak Ikhwan sebagai mahasiswa, Ikhwan kena tengok harga kereta di Singapura, di Thailand, di Indonesia dan juga di negara-negara Eropah supaya kita boleh buat perbandingan. Sebab sebelum kita nak memberikan komentar kepada kerajaan ataupun kepada pihak pembangkang, pastinya kita memerlukan maklumat. Maklumat yang saya dapat, kereta negara kita bila dijual di luar negara harganya amat murah. Saya kadang-kadang terfikir juga, adakah besi di Malaysia ni tidak sama value-nya di besi di luar negara? Besi Malaysia mahal. Mahal kali. Sebab sepatutnya besi yang sama juga ditempa di sini adalah besi yang sama juga klasifikasinya di luar negara. Tapi persoalannya, kenapa harga kereta di luar negara, kalau kita ambil contoh di negara Eropah, kurang daripada RM20,000 untuk mendapat sebuah kereta Proton. Tapi di negara kita, kalau kita ambil contohlah kereta Chevy, Myvi ataupun kereta Persona, kereta apa lagi, kereta Proton lagi, Saga, Prive, Saga, semua kereta-kereta ini memerlukan lebih daripada RM40,000 untuk kita dapatkan sebuah kereta yang spesifikasinya amat menarik. Dan kalau kita nak lebih kepada spesifikasi yang lengkap, mungkin sampai ke RM70,000 ataupun ke RM80,000. Jadi apa yang dijanjikan oleh Pakatan Rakyat ni sebenarnya, di sana ada beberapa duty excise ataupun cukai-cukai yang dikenakan menyebabkan harga kereta ini melambung. Dan jangan dilihat harga kereta sahaja, capaian pengangkutan ni kita kena lihat juga kos-kos yang terlibat di sebaliknya. Contohnya macam kita kata harga minyak. Macam mana kita nak beli kereta dalam keadaan kita tak mampu nak tampung harga minyak? That's why kebanyakan daripada orang muda kita, disebabkan oleh kerana tidak mampu, mereka terpaksa naik motor untuk beli minyak motor. Dan penurunan cukai kepada dunia otomotif ini sebenarnya tidak mengganggu pendapatan negara secara khususnya, kerana negara tidak hanya bergantung kepada dunia otomotif. Industri otomotif tidaklah terlampau banyak kalau dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Industri yang paling banyak untuk mengetahui Ikhwan yang memberikan duit kepada negara ialah industri tenaga, industri ekspor, import. Ini di antara industri-industri yang sebenarnya memberikan banyak keuntungan kepada negara. Masalah kita Ikhwan, negara kita ni banyak rasuah. Itu punca dah. Dan ini bukannya kata-kata daripada saya, dia datang daripada laporan Ketua Audit Negara, mengatakan bahawasanya ketulisan wang negara lebih daripada 20 bilion per year. Dan ini sebenarnya lah duit-duit yang sepatutnya kita boleh subsidize ataupun kita boleh cut off duit cukai-cukai excise kepada kereta. Dan sudut pelaksanaan pula macam mana? Hari ni Pakatan Rakyat menang, esok harga turun. Saya rasa dari sudut aggressiveness kita Pakatan Rakyat untuk memenuhi manifesto kita kepada rakyat tidaklah seawal itu, sebab ia memerlukan kepada masa untuk pelaksanaan mekanismenya. Saya nampak macam inilah, kalau macam kita baru lahir kan, kita boleh takkan terus kita boleh berjalan, dia kena step by step. Apatah lagi Pakatan Rakyat, kita mendapat saya nampak Pakatan Rakyat dia akan mendapat satu kerajaan daripada Barisan Nasional setelah lebih daripada 50 tahun mereka memerintah. Pastinya ada banyak kelompokan yang perlu diaulawiatkan dahulu untuk diselesaikan. Tapi saya pasti rakyat kita dah bijak sekarang ni Ikhwan. Kalau manifesto ni mereka tak laksanakan, pada ke-14 kalahlah Pakatan Rakyat. Gitu. Satu lagi tahu menarik Pakatan Rakyat ini, pendidikan percuma. Apa respon kenaan dengan? Ya, pendidikan percuma dia bukan satu benda yang baru. Sebab pendidikan percuma ni dulu beasiswa. Dulu kita ada pinjaman boleh ubah, kita ada beasiswa. Hatta sekarang ni pun kalau Ikhwan tanya kawan-kawan Ikhwan yang belajar di luar negara dalam bidang medik, yang dapat MARA ataupun JP, dia berlandaskan kepada merit pelajaran dia. Kan, kalau macam medik, kalau dia lulus dia tak payah bayar. Kan? Tapi mereka kena bekerja atau berkhidmat kepada kerajaan. Actually itulah sebenarnya sistem yang kita nak laksanakan dalam Pakatan Rakyat. Apa yang PAS dengan Pakatan Rakyat buat ialah
kita nak melaksanakan sebuah negara berkebajikan. It's not a welfare state, definitely. Dia adalah negara berkebajikan, which is semua jentera dalam kerajaan, sama ada sifatnya dia kerajaan, dia rakyat, GLC, non-GLC, investors, semuanya bekerjasama untuk memastikan kerajaan dapat berjalan dengan licin dan rakyat mendapat hasil yang baik. Begitu. Sebab itu, sewajarnya industri yang sepatutnya tidak diperdagangkan adalah industri pendidikan. Sebab industri pendidikan ini, kita boleh katakan pendidikan ini adalah satu hak rakyat kepada kerajaan dan hak yang sepatutnya kerajaan bagi kepada rakyat. Yang terakhir, esok lusa ni kita akan mengundi. Apa mesej penting untuk pada anak-anak muda khususnya? Saya nampak untuk anak-anak muda, Ikhwan, kita kena berfikir betul-betul. Kita telah memberikan peluang kepada kerajaan Barisan Nasional sekarang ini, memerintah. Dan ia telah membuktikan, ya, kita tidak nafikan ini semua pembangunan yang di belakang kita ini adalah pembangunan yang dibuat oleh kerajaan, tapi itu adalah hak kerajaan kepada rakyat. Di luar sebuah negara yang kita mengamalkan demokrasi, inilah hak kerajaan kepada rakyat. Rakyat perlu diberikan peluang untuk bekerja dan sebagainya. Cuma masalah kita ialah setiap sesuatu kerajaan dia mesti ada auditor dia. Dan dalam bahasa Arab kita panggil hisbahnya, kan? Maka di dalam negara kita ada laporan ketua audit negara. Dan kajian-kajian telah dibuat. Kalau betul kita nak memberikan masa depan kita kepada Barisan Nasional, sanggup tak kita menanggung beban yang dilaksanakan oleh kerajaan daripada tahun ke tahun bertambah? Hatta kalau kita tengok dan kita kaji, hutang negara sekarang ini telah bertambah, meningkat lebih daripada 500 bilion ringgit. Dan kalau kita nisbahkan dengan rakyat Malaysia, maknanya Ikhwan, saya, secara tidak langsung kita akan menanggung hutang satu kepala lebih kurang RM24,000. Ikhwan tak belajar lagi, tak kerja pula. Sebenarnya saya tak kerja lagi, kan. Nanti bila dah kerja bukan sekadar nak bayar hutang PT-PTN, hutang negara pun kena tanggung, menyebabkan harga inflasi naik dan sebagainya. Sebab itu saya nak sebelum mengundi tu nanti, malam tu tidur, sebelum tidur cuba bayangkan bila kita bangun 6 hari bulan 5 nanti, kita dapat pengumuman daripada kerajaan. Tuan-tuan, sebagai rakyat Malaysia, kerana menyokong PAS dan juga Pakatan Rakyat, harga minyak kita akan turunkan. Dan insya-Allah kita akan melaksanakan mekanisme penurunan harga kereta. Dan juga untuk tuan-tuan, anak-anak muda khususnya, untuk mendapat rumah-rumah impian tuan-tuan, juga kita akan berikan mekanismenya. Kalau dalam buku Negara Berkebajikan Anak Muda, kita akan bagi 50,000 duit permulaan untuk perumahan anak muda. Jadi bila tuan-tuan, bila kita nak memangkah tu nanti, pastikan kita kenang, kita nak dapat kereta murah, kita nak dapat harga petrol murah, kita nak dapat pendidikan percuma. Jadi kalau itulah perkiraan kita, Ikhwan kena beritahu dekat kawan-kawan keseluruhan, pakailah PAS dan Pakatan Rakyat. Sabar-sabar tunggu 6 hari bulan tu. InsyaAllah. Saya pun tak sabar-sabar. Lama dah saya duduk di bawah kerajaan ni. Saya nak kerajaan baru yang lebih segar, insyaAllah. InsyaAllah. Allah.